Assalamualaikum semua, nama aku Shadows and welcome to my channel. Alright guys, so sekali lagi selamat datang ke channel aku, Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Okay, so hari ni aku ada satu kisah yang boleh dikatakan satu legenda ataupun misteri di negeri Sarawak. Kita berkunjung ke east of Malaysia, negeri Sarawak. Mitos apa ataupun legenda apa yang aku bakal kongsikan ni? Legenda ni berkenaan dengan legenda Batu Nabau, misteri ular gergasi yang menjadi batu di Sarawak. So inilah kisah yang aku bakal kongsikan dengan korang. So tanpa membuang masa, let's jom. Right, so di Sarawak terdapat satu batu aneh yang disebutkan sebagai Batu Nabau. So lokasi Batu Nabau ni terletak di sebuah kawasan yang bernama Sungai Bukong dalam daerah kecil Engkili di Seri Aman, Sarawak. So kisah tentang batu ni sering mendapat perhatian oleh ramai orang lah, okay? Especially yang mana tak biasa dengan tempat tu akan sentiasa macam nak tahulah apa kena-mengena dengan batu ni semua kan. So hari ni aku akan ceritakan sedikit sebanyak lah pasal mitos legenda Batu Nabau ni. So Batu Nabau ni merupakan sebongkah batu, sebongkah batu di mana diameternya dalam lebih kurang 2 meter dan panjangnya dalam lebih kurang 9 meter. So bentuk batu ni agak unik sikit tau, cara pembentukan dia. Dia nampak seperti ular. So kedudukan bongkah batu ni consider tidak jauh mana pun daripada perkampungan dekat sekitar kawasan tersebut, dan lebih kurang kira-kira dalam 50 meter macam tu daripada rumah Nyalau Huang di Bukang. So oleh kerana jaraknya agak dekat dengan tempat tu, maka ia bukan sesuatu yang asing lah bagi penduduk rumah panjang dekat kawasan situ. So walaupun yang penduduk dekat rumah panjang tu dah lama tahu pasal kisah Batu Nabau ni, namun kisah kewujudan batu ni baru saja diketahui umum. Dia kira benda ni orang penduduk dekat sana dah lama tahu, tapi pihak umum hanya dapat tahu consider baru-baru lagi lah. Tak ada baru mana, tapi still baru lagi. So kisah Batu Nabau ni mula tersebar selepas seorang lelaki Siam dari Kuala Lumpur kira mendakwa dia telah bermimpi perkara pelik lebih kurang 2 dekad yang lalu. So dalam mimpi tersebut, lelaki ni dia kata dia terjumpa ular gergasi yang tiba-tiba berubah menjadi batu, dan disebabkan perasaan ingin tahu, so dia pun memulakan ekspedisi dia untuk mencari di manakah lokasi ular yang bertukar menjadi batu tersebut. So lelaki Siam tadi memulakan pencarian dia dengan menggunakan petunjuk-petunjuk melalui mimpi dia yang dia dapat lah. So dia dapatlah kira ingat apa mimpi yang dia mimpikan tu. So selepas cari, akhirnya dia jumpa batu tersebut di tempat bernama Engkili yang macam aku sebutkan tadi. So selepas lelaki Siam tersebut yang dari Kuala Lumpur ni jumpa batu tersebut, masa tu lah startlah tersebarnya misteri tentang legenda Batu Nabau tersebut, which end up menarik ramai gila perhatian. Sebab ialah bentuk batu tersebut memang unik and consider rare lah. Selalu batu, kalau kita tengok bongkah batu yang kita tengok, dia macam ada kerak-kerak sikit semua bagai, tapi ini memang smooth and memang bentuk dia sebiji macam ular. So memang out of this world lah orang kata kan. So apakah itu nama Nabau? So Nabau ni menurut cerita orang-orang tua dahulu lah, dekat perkampungan dekat Sarawak ni, Nabau merujuk kepada seekor ular yang bersaiz sangat besar, and tiada siapa tahu asal usul ular tersebut dan kehadirannya, yang menjadikan benda ni satu misteri sampai ke hari ini. Ada juga yang mempercayai bahawa Batu Nabau ni atau ular tersebut ni merupakan jelmaan dewa ular. Dan bagi orang-orang tua masyarakat Iban, mereka percaya bahawa Nabau ialah nama ular gergasi yang muncul secara misteri. So diorang ada kepercayaan sekiranya jika Nabau ni muncul merentasi Sungai Baleh, bermakna banjir besar akan berlaku. So jika mengikut kisah daripada masyarakat suku Dayak Iban di bahagian Kalimantan, ada seekor haiwan yang rupanya seperti ular Nabau
and saiznya amat besar dan masih hidup sampai ke hari ini. Bahagian kat sana, area Kalimantan, tempat tu memang berhutan tebal lah. So aku tak terkejut kalau ada binatang-binatang yang bersaiz besar dekat kawasan situ. Sebab kita tak tahu kan, banyak perkara dekat dalam dunia ni yang kita masih belum lagi teroka lagi tau. So benda ni boleh jadi misteri, boleh jadi kenyataan. So manakala legenda tempatan Sarawak pula menceritakan Nabau ialah nama makhluk jelmaan. Adalah merupakan nama seekor ataupun seorang makhluk jelmaan yang dipercayai berubah menjadi manusia dan mulai memikat isteri-isteri pahlawan. So dia macam tu pula. So dikatakan, macam aku cakap tadi, dikatakan bahawa Nabau ni merupakan merupakan nama kepada jelmaan yang end up jelmaan dia menjadi manusia dan suka menggoda isteri-isteri pahlawan dekat area Sarawak tersebut. Disebabkan Nabau ni suka buat benda-benda macam tu, so penduduk-penduduk tempatan sakit hatilah dengan benda-benda macam ni kan. So apa diorang buat? Diorang tangkap Nabau ni dan dikeratkan kepada 7 bahagian. So 7 bahagian tersebut dibuang di sebuah jeram, dan tempat pembuangan Nabau itu pun mendapat nama Jeram Pelagos. Jeram Pelagos ni terletak di Sungai Rajang di antara Pekan Belaga dan Kapit. Alright, so 7 bahagian Nabau tadi tu yang dikerat tu kononnya membentuk 7 bongkah batu di sepanjang jeram tersebut. And 7 bongkah ni ada nama tau. And antara nama-namanya adalah Wong Lapuh, Wong Nabau, Wong Batu Kawi, Wong Sukat, Wong Tilan, Wong Batu Naga dan Wong Pantu. 7 nama, kau jangan main. So Jeram Pelagos ni juga kira ditakuti oleh penduduk-penduduk tempatan ke area tersebut. Bukan ditakuti sebab apa. So Jeram Pelagos ni digeruni oleh penduduk-penduduk tempatan kerana banyak mengorbankan nyawa dan dipercayai bahawa jeram tersebut menagih nyawa dan dikaitkan dengan legenda ular gegasi Nabau yang bersumpah menuntut nyawa-nyawa manusia di Jeram Pelagos untuk membalas dendam. So diorang yang mana tadi dia ni Nabau ni dah dikerat 7, so sekarang dia dah bersumpah akan membunuh ataupun akan claim nyawa-nyawa orang yang duduk setempat dengan kawasan Jeram Pelagos ni. So keunikan batu Nabau ni bukan sekadar terletak pada bentuknya, tapi batu tersebut dia ada ukiran-ukiran dia. So antara ukiran yang consider paling aneh lah adalah tulisan Jawi di atas batu tersebut. So penemuan corak yang menyerupai Jawi iaitu alif, lam, ha, nun, mim dan sin dikesan di kawasan tengah batu tersebut, and setiap huruf itu jelas terlihat terpisah-pisah macam tu dan tersusun dalam keadaan yang terbalik. So perkara ni diorang dah consider macam mula disedari oleh seorang penduduk tempatan yang berkunjung ke tempat batu tersebut selepas tertarik dengan cerita keajaiban batu itu. So banyaklah akhbar-akhbar tempatan, even masuk akhbar yang famous juga, yang banyak cover pasal batu Nabau ni dengan penjumpaan huruf-huruf Jawi di atas batu tersebut. So apa yang lagi interesting is that selepas benda ni dah consider viral, so obviously diorang nak rujuk lah kepada orang yang lebih pakar, especially dalam bab Jawi semua ni, dan ternyata ukiran tersebut merupakan tulisan Jawi lama. Ia consider tersusun dalam keadaan terbalik dan terpisah antara satu lain, namun dipercayai jika huruf Jawi tersebut disusun dan digabungkan, tulisan itu boleh membentuk kalimah Allah. So persoalannya, siapa yang mengukir tulisan Jawi tersebut dan sejauh mana kebenaran batu pelik tersebut? Sehingga kini tiada ujian khusus yang dilakukan untuk mengkaji batu tersebut. So disebabkan ini, macam-macam lah teori yang dikemukakan yang membuat antara teori-teori ini menarik dan mencetuskan persoalan kemahiran orang-orang terdahulu. So di mana dipercayai yang masyarakat dahulu mempunyai kemahiran dalam bab-bab mengukir segala jenis batu dan boleh mereka bentuk-bentuk
dengan menggunakan batu dan dengan kemahiran-kemahiran tinggi dalam bab-bab mengukir ni. Dan ada juga kemungkinan yang batu nabau ni diukir oleh orang-orang dahulu sehinggakan ia menyerupai formasi unik seperti yang kita nampak ni, which is yang batu nabau ni. So walaupun ada logiknya, namun teori ni tidak ada tak ada bukti lah untuk backup teori tersebut. Okay, so sebab macam aku cakap tadi, banyak lagi kajian-kajian yang tak dilakukan terhadap batu tersebut je lah. Batu je pun, tak adalah orang nak ambil serius sangat. Tapi mana tahu kemungkinan disebabkan batu nabau ni dah consider macam viral, so mungkin pihak-pihak saintis yang mana kepakaran diorang lebih kepada batu-batu, mengkaji batu, so mungkin diorang akan buatlah kajian. Kot-kot mana tahu mungkin betul orang-orang dahulu memang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam bab-bab mengukir batu, ataupun boleh jadi itu adalah legenda ular gegasi. So kita tak tahu, dunia ni penuh dengan misteri dan segala-gala pancaroba. Amboi. So macam aku cakap tadi, disebabkan benda ni menjadi satu misteri, obviously adalah bagus, dia adalah positive impact, especially dalam industri tourism, which is industri yang banyak mendatangkan pelawat-pelawat ke negeri Sarawak. And bila ramai orang tahu pasal ni, ramailah yang nak melawat tempat tersebut, which akan generate more income towards the state lah dekat negeri Sarawak ni. So consider adalah untung dia, tak adalah hanya batu biasa yang end up tak ada keuntungan apa-apa. Tapi memang yalah, kita di negara Malaysia ni memang tertarik dengan perkara-perkara yang macam ni, especially yang ada berkaitan dengan misteri, legenda, mitos dan macam-macam lagi. Alright, so aku harap korang terhibur dengan episod aku pada hari ni. Okay, bagi aku, misteri batu ular nabau ni adalah satu benda yang agak menarik. Okay, and benda ni bukan di luar negara ke apa, dalam negara kita sendiri. And aku tahu banyak lagi kisah-kisah misteri yang ada di dalam Malaysia. So insyaAllah kalau ada masa, aku akan baca, buat research and also rungkaikan dalam konten-konten aku yang akan datang. Alright, so kalau korang suka pada konten aku pada hari ni, korang boleh tekan butang like, share and subscribe kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku. And jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku naikkan, korang akan diberitahu terlebih dahulu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam konten yang akan datang. And by the orders of the shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita bertemu lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.